Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ni eloknya kuliah-kuliah subuh ke, kuliah-kuliah duha ke, tazkirah Ramadan selepas tarawih, elok cerita pasal Ramadan je. Sebab 11 bulan yang lalu kita buka kitab cerita pasal ilmu-ilmu lain, tak sentuh tentang Ramadan. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada ustaz datang cerita pasal Ramadan benda sama, biarkan. Sebab kadang-kadang manusia ni perlu diingatkan tentang Ramadan 30 hari. Kita melihat kadang-kadang sama saja Ramadan tak Ramadan. Kita ingatkan Ramadan ni istimewa sikit. Itu je tajuk dia, Ramadan. Tak apa tuan-tuan sekalian, kita ingatkan saja. Jangan kita rasa Ramadan ni bulan biasa. Dia bulan istimewa. Hari ni dah masuk 7 Ramadan, capek berlalu. Tuan-tuan, saya tanya pada tuan-tuan, ikhlas hati, jawab dalam hati. Agak-agak iman kita bertambah ke berkurang? Itu soalan saya lah. Tuan-tuan balik fikir, aku ni bertambah ke berkurang, sama ke? Macam tu. Kadang-kadang saya pergi surau, saya saja tanya. Ada tuan haji tu, Tuan Haji, jadi puasa ke berapa hari ni Tuan Haji? Yang kelima. Agak-agak Tuan Haji punya iman bertambah berkurang. Soalan tu susah nak jawab Ustaz. Tak, tanyalah kawan-kawan iman kita ni. Teringat iman Allah mah hari ni Ustaz. Hari ni tengok perempuan dia. Tengok. Jatuh iman, cici iman kita. Tengok perempuan dia kerja kan. Sekarang ni bulan Ramadan. Baik, tu yang pertama. Tuan-tuan, yang kedua apa? Tuan-tuan tengok orang ramai-ramai datang surau masjid ni. Pertama sekali saya nak pesan sungguh-sungguh ni ya, untuk diri saya ni. Jangan terdetik di hati mengatakan mereka itu hamba Ramadan ke apa ke, jangan. Alah, Ramadan dia tu. Jangan terdetik di hati kita, nak pesan sungguh-sungguh ni. Sebab bulan Ramadan ni bulan perubahan. Hidayah tu milik Allah. Kerja kita nampak orang ramai, subuh ramai orang, okey. Isyak ramai orang, okey. Kadang-kadang asar zuhur pun tak sangka-sangka daripada 4 orang di luar Ramadan ada 4 boleh, contoh. Tak apa, okey. Tuan-tuan angkat tangan doa lah. Jangan negatif pun lah kita kan. Angkat tangan, ya Allah, kau bantulah sahabat-sahabatku ini. Bersama aku juga diberikan hidayah kekal dalam ibadat. Itu ialah kan. Baik. Itu yang nombor 2, itu mukadimah. Baik. Tuan-tuan, dalam kita berpuasa Ramadan ni tuan sekalian, ada beberapa isu yang saya akan bangkitkan pada subuh ni. Yang tuan-tuan dah dengar isu ni banyak kali, tapi kita nak bincang sikit. Yang pertama, isu mengenai satu amalan yang kadang-kadang orang tinggalkan, tak penting. Macam tu. Sedangkan penting, beza siapa buat benda ni, beza. Kalau orang kata sama je Ustaz, buat tak buat sama, tak sama, beza. Jangan kata sama, tak sama. Sinhara tuan-tuan sekalian, sahar asalnya sahar. Sinhara ni perkataan asalnya sahara. Sahara ni maknanya bahagian akhir malam. Sahara. Kita panggil apa? Sinhara sahur. Begitu. Bila sahur, istilahnya ialah mengambil makanan di waktu akhir sebelum terbitnya fajar.
iaitu terbit ketika nak semayang subuh. Baik, jadi apa yang ada pada sahur ni? Ada orang bangkit makan pada pukul 12.30 malam, itu makan tengah malam, itu bukan sahur nama dia. Ada yang bangkit pukul 3 pagi, itu bangkit 1/3 malam, bukan sahur lagi. Kerana tuan-tuan sekalian, dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, tuan-tuan dengarlah ni tuan-tuan sekalian, yang sebenarnya waktu sahur ni sebenarnya bila yang terbaik. Pukul 5 ke 5.30 ke 5.45 kalau azan pukul 6. Azan 5.40 pukul apa yang sebetulnya sahur, yang Nabi kata sunnah melewatkan sahur. Kita mengaji sikit lah benda ni, walaupun kita dah buat bertahun-tahun. Tuan-tuan, selepas sembahyang subuh bersama Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, okey, Zaid bin Sabit, tuan-tuan sekalian, telah ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur kalian? Dia tanya tu, maknanya benda ni benda penting, tak boleh main redah je kadang-kadang. Zaman Nabi pun sahabat tanya selepas sembahyang bersama Nabi. Gitu. Dia ada orang tak ambil pot benda ni kan sahur. Sampaikan puasa sunat pun tak bangun sahur. Ni silap kita. Sahur ni seumpama Ramadan saja, tak tepat. Sahur ni bila kita puasa sunat pun sahur lah. Sebab Nabi kata dalam hadis Bukhari Muslim, tuan-tuan sekalian, Nabi dah kata jelas sekali. Sebab ada orang kata sahur tak sahur sama je ustaz. Tak sama. Nabi sebut pada sahur itu ada keberkatan. Tak samalah. Orang tak bangun sahur tak ada keberkatan dalam puasanya. Bukan tak ada keberkatan, dia tak dapatlah fadilat ni. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, Zaid bin Sabit pun jawab, sekitar membaca 50 ayat Quran. Tuan-tuan, agak-agak berapa lama tuan-tuan bila baca 50 ayat Quran ni? Tuan-tuan baca ayat Quran, tuan buka Quran tuan sekalian. Tuan-tuan baca 50 ayat, ada dua kaedah bacaan. Pertama, bacaan tilawah. Bacaan tilawah, bacaan biasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Contoh orang bawa sejadah kan. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Itu tilawah lah tu, biasa. Ataupun tuan-tuan baca Quran biasa, macam tuan-tuan baca biasa. Tuan-tuan baca 50 ayat, kau ada masa ni, tengok jam. 50 ayat tu, ada ulama kata 50 ke 60 ayat. Agak-agak berapa minit? Macam tu. Baik, baik. Ataupun kita membaca secara hadar. Dia beza baca Quran ni hadar ataupun tadwir, beza dengan tilawah. Tilawah tu macam tu tadi yang saya baca. Okay, kalau tadwir macam mana pula? Tadwir ni bacaan yang agak deras laju, tidak meninggalkan hukum tajwid. Sebab kita tak nak orang baca laju tapi tajwid dilanggar, tak boleh. Allah tak suka orang baca Quran tidak bertajwid. Jangan kata tajwid tak penting, penting. Cikgu-cikgu sekolah betul-betul lumus mengajar budak-budak Iqra ni, sebab budak-budak tak pandai mengaji kat sekolah. Walaupun dah tahun 6, tak kena huruf lagi. Contoh saya mengajar sekarang, macam mana lah kau ni? Kerisauan kita kan. 12 tahun dah ni. Tak boleh mengaji lagi ni. Tak kena huruf lagi. Tak kena huruf tuan-tuan sekalian. Macam mana nak buat? Kat rumah tak mengaji. Kat sekolah pun masa terhad. Kan nampak? Ini kita ambil pot lah mana ni kan. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, tadwir ni bacaan laju lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Itu tadwir. Agak berapa minit?
Kalau dikira tuan-tuan sekalian, tadwir tu ialah 10 minit je sebenarnya. Kalau tilawah Quran tu 20 minit je lebih kurang. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau subuh pukul 6 tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan buka sahur 5.45, tu yang paling bagus. Maknanya kita tak nak makan banyak pun tuan-tuan sekalian, sebab Nabi kata tuan-tuan sekalian, ambillah makanan di waktu akhir sebelum terbit fajar ni, ialah sahur makanan penuh berkat, jangan tinggalkan kalaupun togok air. Nabi kata, sebab Nabi sahur ni tuan-tuan sekalian, dia sahur tak banyak pun, korma je. Nabi kata, ni dalam hadis, Nabi kata kalau tak ada benda korma ke apa, togoklah air. Togok air tuan-tuan sekalian. Walaupun togok air, Nabi dah sebut ada keberkatan. Yang makan pek pinggan ke, yang makan togok air saja ke, segi fizikalnya memanglah nampak orang tu kuat sebab dia makan pek pinggan contoh. Makan spaghetti contoh pagi-pagi tuan-tuan sekalian, tak tertolan kita ni. Tapi kita togok air je, Nabi kata pada sahur ada keberkatan. Baik. Konteks Malaysia tuan-tuan sekalian, tak dapat kita sahur pendek macam tu, susah. Maka kita pun ambillah pendekatan yang paling bersederhana, iaitu setengah jam sebelum subuh. 5.30 orang buka, orang bersahur, itu paling ngam. Kan? Macam orang dulu-dulu tuan sekalian, orang sekarang saya tak pastilah. Saya ingat dari dulu-dulu bila sahur tuan sekalian, lepas sahur tu mak tanya, kau nak minum teh ke tidak? Teh, mak kita kan dia buat teh dulu. Tu sebabnya sahur pukul 5, setengah jam makan, setengah jam ngeteh. Macam tu. Saya ingat lagi masa saya balik kampung tuan-tuan sekalian, belah ayah saya lah. Saya balik waktu kiki tuan-tuan sekalian, kadang-kadang puasa tu kita baliklah sekejap. Wan kita bila habis saja sahur tuan sekalian, dia akan buat teh keras cap kapal layar. Ingat lagi waktu tu kan, sedap kan teh keras tu, tapi tak terberak kita tuan sekalian, teh keras. Itulah tuan sekalian, kita ambil lah sahur ni, ambil benda yang penting kan. Kemudian waktu imsak tuan sekalian, kita baca kenapa kalender letak waktu imsak ni kan. Imsak ni menahan, imsak kan, amsaka masaka, menahan. Orang bimbang, imsak dah ni kan, tak boleh makan dah. Memanglah, sebenarnya imsak tu dalam erti istilahnya ialah berjaga-jaga daripada kita meneruskan makan apabila masuk subuh. Imsak dalam TV dia letak waktu imsak, dia sebut subuh imsak kan. Kita ambil waktu imsak. Waktu imsak ni waktu berjaga-jaga. Maknanya jangan terlampau kita makan tu tak tengok jam. Makan tengok jam juga, penting jam ni. Azan Allahu Akbar, tak boleh dah makan. Jadi Malaysia ni dia imsak diletak tu bukan apa, diletak tu supaya berhati-hati, supaya kita ni jaga jangan makan. Habis ya. Tu sahur. Baik tuan-tuan, isu kedua ialah isu tadi apa? Yang pertama tadi apa? Sahur. Baik, sahur pula ada kaitan dengan sembahyang subuh. Tuan-tuan tengok orang sahur bangun tu sebab surah kita, masjid kita orang ramai sebab dia boleh bangkit sahur dan dia pergi sembahyang subuh. Tu yang ramai tu. Ambil fadilat pula. Kan? Beza dengan buka puasa tuan-tuan sekalian, iftar dalam bahasa Arab. Baik. Buka puasa lah antara waktu yang paling tepat orang makan. Paling tepat dalam dunia. Makan paling tepat. Tak pernah tak tepat. Buka puasa lah. Dakik-dakik nak buka puasa tuan-tuan sekalian kan, orang dah bersiap sedia berada di meja makan. Bayang tuan-tuan sekalian, Allah didik manusia tepat bagi masa. Bukan nak pergi main bola, tak. Nak buka puasa duduk atas meja. Tengok je kan, bila lah nak buka. Lagi 10 minit ni. Tengok kan. Masing-masing dah pegang kurma sebiji kan, contoh. Anak-anak dah pegang nasi. Yang ni dah pegang roti john, contoh kan. Yang ni dah minum air detox Katira, contoh. Sedap kan? Tuan-tuan, saya sebutlah kaedah Nabi buka puasa.
Kang tak sebut kang tak pernah dengar pun tak. Saya sebutlah kaedah Nabi buka puasa. Tak nak ikut pun tak apalah, sebab konteks Malaysia ni tak dapat ikut orang Arab tu. Orang Arab memang buka dia macam itu. Orang Malaysia tak dapat, tapi dapat buat di zaman ni tuan sekalian cuna. Baguslah. Walaupun kita tak dapat nak buat benda ni. Bertahun-tahun tak dapat nak buat. Nabi dalam hadis sallallahu alaihi wasallam tuan sekalian, Nabi bila masuk je waktu buka puasa, Nabi akan memulakan, ingat ya, kataan memulakan dengan buah apa tu? Dengan rutab. Rutab ni kurma basah. Kurma basah ni kurma yang basah lah. Tuan-tuan pegang tu macam basah-basah sikit. Itu sodap kurma tu. Kan? Kalau tak ada dalam hadis. Kalau tak ada. Ni dalam hadis ya. Kalau tak ada, Nabi memulakan buka dengan tamar koring. Pegang tu koring-koring sikit. Option kedua Nabi buka ialah Nabi biasa buka, lazim ya. Kita tak kira sunat ke Ramadan, biasa Nabi buka. Tuan-tuan nak ambil, tak ambil tak apa. Sebab ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Daud. Yang pertama pilihan Nabi ialah rutab, kurma basah. Kurma ni sedap. Mahal di pasaran kurma rutab ni tuan-tuan sekalian. Kan tuan-tuan belilah kurma yang ajwa alia kan, yang lombik-lombik tu kan. Sedap tu tuan-tuan sekalian, tapi mahal di pasaran kan. Kadang-kadang saya tengok 100 sekilo RM100. Tak sampai 2 hari habis. Ayah beli lagi, ayah lah, sedap lah. Sedap kau kata. Ni makan macam nasi kurma tu, kadang-kadang makan nasi kurma tu malam 4 biji, tengah nak sahur 5 biji, habis dah kurma. Ayah boleh tak ayah order lagi dekat kawan ayah? RM100 tu 1 kilo kurma ajwa aliyah, yang kurma yang terbaik. Tapi bila Nabi kata rutab tak ada, kalau tak ada, Nabi buka dengan tamar koring. Koring ni lah yang kita makan, ni lah yang koring lah, yang biasa-biasa tu lah. Kan kurma Maryami. Tapi ingat tuan-tuan sekalian, tamar ni biarlah tamar yang kita boleh gigit dan tolan. Jangan ada kita beli tamar bagi anak kau makan, isteri patah gigi dia. Korek ayah ni boleh kat mana ni ayah? Nak gigit pun tak boleh, bayangkan. Punyalah korek lah kurma tu. Orang nak makan sedap. Option terakhir Nabi kata, ni memulakan, bukan bermakna tuan-tuan tak boleh makan nasi, tak, bukan. Ambil sunnah memulakan dengan tamar. Bulan lain tak ada tamar-tamar dah. Minta maaf lah tuan sekalian, tamar tu tak hilang daripada peta dunia otak kita. Mana kurma-kurma ni tak ada tuan. Ramadannya barulah keluar iklan Yusuf Tayyib. Inilah buah kurma yang terbaik di alam maya, Yusuf Tayyib. Keluar iklan tu kan. Suruh beli kan. Kayo Yusuf Tayyib tu. Kayo dia. Orang beli memang main. Kalau tak ada seteguk air. Nabi tak kata air apa, air bantailah air apa pun. Air lai cikang ke. Tapi ingat tuan-tuan sekalian, pengalaman kita lah kalau buka dengan air ais ni tuan-tuan sekalian, Allah. Kalau kita buka di selain bulan Ramadan, tak apa buka yang macam tu makan banyak ke apa, sebab kita hanya sembahyang isyak sahaja. No problem, tahan. Minum air ais 1 kilo air je. Air sikit, air tu sikit, air dia banyak, air tabu kan. Tuan-tuan, ya Allah. Rasalah keazabannya bila sembahyang tarawih. Tuan-tuan sekalian. Dalam masjid ni 20 tuan-tuan sekalian. Tu Nabi suruh memulakan dengan buah tamar. Kemudian Nabi sembahyang. Apa kaitan buka puasa dengan sembahyang maghrib? Orang tak ada maghrib. Kenapa maghrib orang tak ada datang sembahyang berjemaah ni? Kenapa tak ada? Walaupun boleh sembahyang maghrib di rumah, boleh, tak ada masalah pun. Tapi kenapa tak ada maghrib tu? Sahur makan
tahan perut boleh pergi sembahyang subuh, alhamdulillah penuh. Maghrib dah makan, perut dah diisi, mana orang ni? Nak pesan kat saya ni sebenarnya kadang-kadang kita pun loncor juga, kadang-kadang tak pergi, kadang-kadang yang jauh tak apalah, kadang jauh nak pergi payah kan, jauh ada yang jauh susah nak pergi, yang lokek-lokek. Sebab setiap taman kita ni ada surau, alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Pemaju bagi tapak surau, bayanglah tu sebab masjid di sekitar kita ni tak ada orang pun lah, semua sembahyang di tempat dia. Macam masjid semuanya tak ada orang sembahyang fardu, kurang, mana ada. Sebab saya tahu, sebab saya pergi kuliah tak ada orang Ustaz, adalah 10 orang nama betul. Ini semua musafir ni. Ialah sebab taman tu ada surau. Surau pula dibina kelilingnya rumah. Ya Allah, ya Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka. Kan? Walaupun buka buah kurma, tak agak beri bayang. Contoh kan? Kalau lah maghrib boleh bercakap kan, untunglah kau subuh, kau ramai orang kau. Untunglah kau isyak, kau ramai orang kau. Aku ni maghrib sebelum puasa ramailah orang. Memanglah sebab tak puasa. Tuan-tuan, kita didik diri kita sekarang ni, tuan-tuan sekalian, kita nak cari redha Allah, tuan-tuan sekalian, kita nak perbaiki diri. Tuan-tuan dah buka puasa kat rumah kan, ada kekuatan, start motor, jangan start kereta yang susah. Kereta ni payah. Ada motor kan, start je lah, bukan start tokan je, zap pergi sampai. Tengok mana lah imam kita ni. Imam tak ada sebab bawa tualan lagi cikam, sebab tersandar je dah, ya Allah tak darat. Memang tak darat bila kita buka dengan ais 1 kilo ais, memanglah. Saya pesan kat saya, bukan pesan tuan-tuan, risau kita iman kita ni menurun. Dah 7 Ramadan tak naik turun ni, macam mana ni? Tak bertambah amalan. Tu sebab penting kalau ada penceramah cerita Ramadan ni lah. Ramadan pun sangkut manusia ni, betul tak? Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, bukalah dengan buah tamar. Seingat saya dulu tuan-tuan, masa saya sekolah agama ni penting tak? Penting. Seingat saya agama 7 tahun kan. Lepas SPM tu ingatkan nak pergilah mana-mana universiti. Dah tak pandai pun nak ambil STPM kan. Kawan-kawan semua masuk universiti, kita tak masuk. Muka ni lah sampai tingkatan 6 kan. Kau tak pergi mana-mana ke Isri? Tak pandai cikgu. Tak pandai duduk sini. Macam itulah. Tak pandai. Yang air masuk UC Melaya, masuk UAE. Seingat saya masuk tingkatan 1 buka puasa, terkejut buruk kita. Selama ni kat rumah kita buka macam-macam kat rumah tu, teman-teman sekalian. Masuk tingkatan 1, masuk Ramadan pertama kali buka di sekolah, di Dewan Makan. 7 tahun macam itu bukanya. Terbawa-bawa sampai sekarang. Sekolah punya amalan. Masuk dia makan, ini je ke? 3 biji kurma goreng, kurma biasa yang memang biasa punya, lihat ITO dah. Okey, 5 minit. Oh, kata warden, contohlah dulu kan. Makan, dah perambat, bagi sembahyang semua dia tu. Ya ilah, kita first time mendatang, ya Allah, bergegar perut tuan-tuan sekalian. Nampak? Tapi dah setiap tahun 7 tahun sampai terbiasa lah. Tuan-tuan, kita cuba kita biasakan. Tuan-tuan boleh makan kurma tu dan boleh makan nasi, tapi ingat nasi jangan makan banyak pun. Itu nak sebut. Sebab tu kita akan buat solat tarawih. Apa tu? Habis tuan-tuan sekalian. Isu ketiga ialah tuan-tuan sekalian, isu biasa tuan-tuan dengar. Tadi dah sebut sahur, tuan-tuan nak ikut tak ikut sudah, itu je. Yang kedua isu apa? Buka puasa, iftar. Nak ikut sudah, tak ikut tak apa. Dia bukan wajib pun. Bukan wajib berbuka dengan rutab, tidak. Ustaz boleh tak berbuka dengan hisap rokok? Soalan dia. Soalan dia.
Apalah buka asap rokok, tak ada makanan, kau janganlah buka dengan asap rokok. Ada yang dulu kan kawan saya itulah, asap rokok buka. Buatlah kaedah lain, saya kata. Nak batalkan puasa, ustaz, asap rokok lah, memanglah batal puasa. Tak kono macam tu, saya kata. Masya-Allah. Isu ketiga ialah amalan yang orang menganggap bondo ni tak penting sangat bagi saya lah. Kalau penting tuan sekalian, bondo ni orang akan laksanakan sampai tamat, iaitu amalan menunaikan solat sunat tarawih. Tuan-tuan, saya nak sebut pagi ni konsep tarawih ni macam mana, tuan-tuan sekalian. Saya nak sebut kat saya pun saya tarawih juga. Tuan-tuan, tarawih ni apa arti sebenar tarawih ni, tuan-tuan sekalian? Tarawih ni lah duduk bersonang-sonang. Duduk bersenang-senang, tu tarawih. Bukan suruh sembahyang duduk, tidak. Maksudnya pop otak kita fikir tarawih bersenang-senang ni. Satu, itu masuk tarawih. Bila sebut solatut tarawih, tuan-tuan sekalian, solat itu menghadap Tuhan dengan rasa senang dan lapang hati. Ni susah nak cari ni. Tuan faham kan? Saya sebut lagi, solat tarawih dia tak sama dengan solat fardu ni. Nak disebut definisi solat tarawih ni ialah solat dengan rasa senang hati dan lapang. Apa artinya? Kita suka nak sembahyang tu, suka, sonang sedap, ya kan? Bila jadi sonang? Bila imam sonangkan dia, nampak? Bila susah? Bila imam susahkan dia. Apa arti imam ni? Imam lah main peranan. Nabi SAW dia buat 8 3 witir, tak lebih seboleh tu Nabi kita SAW. Tapi Nabi kita buat baca panjang. Ada sahabat kadang-kadang tak larat tu, panjang baca. Tiba zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sekalian, dekat Mekah tu, dia tengok orang kelompok ni buat sembahyang tarawih, kelompok ni buat tarawih, kelompok ni tarawih, maka dia kumpulkan, dia bincang dengan sahabat-sahabat Nabi, macam inilah dia kata, kita buat satu pusat tarawih, satu je, nanti imam yang terbaik di kalangan kita. Apa kata Umar Al-Khattab? Imam yang terbaik, nampak? Sebab Umar Al-Khattab tengok orang buat tarawih, tuan-tuan, kelompok ni ada buat kelompok kat sini, kelompok tu dia gabungkan buat 20 3 witir, nanti imam terbaik, tuan-tuan. Tu sebabnya kepentingan tarawih solat ni, imam itu mesti yang terbaik. Sebab orang ramai, bermacam-macam orang, ada yang lemah iman, ada yang kuat iman, ada yang sakit, ada yang tak boleh sembahyang lama. Jadi imam ni mesti yang terbaik. Tak boleh main tangkap mekol lah tarawih, tak boleh. Mesti kita orang agak-agak tarawih ni, AJK dah bincang dah, agak-agak imam tarawih ni kita nak panggil siapa, ataupun guna imam yang sedia ada ke macam mana. Kono fikir benda ni sebab zaman Umar Al-Khattab benda tu dah berlaku. Dan tuan-tuan tengok orang 8 balik dan diam sudah. Jangan ada hati kita ni nak bercakap dah. Payah ke hati kita ni kan? Balik semua pula dah. Tak habislah kan. Kita pun fikir ini semua tak dapat fadilat tarawih. Tuan-tuan, kita diam sudah, tuan-tuan. Kita yang boleh sampai 20 ni, tuan-tuan, tahniah lah. Bukan sonang nak sampai 20 ni, tuan-tuan sekalian. Bukan sonang. Yang sampai 20 ni, ya Allah, saya kata ini the best lah. Bukan sonang. 8 nak menghala 8 pun payah tu. Tunggu je, cepatlah imam 8, cepatlah imam 8. Sebab apa? Dan nak balik. Tak dapat tengok witir dah, sebab witir di hujung. Tuan-tuan, mari dekat Madinah pula, Malik bin Anas dia tengok di Masjidil Haram Umar Al-Khattab buat 20. Tapi Umar Al-Khattab buat 20, tuan-tuan sekalian. Selepas ompek mereka tawaf. Tu namanya bersenang-senang. Nampak? Jadi Malik bin Anas dia tengok 20. Oi, kita tak ada dapat bertawaf ni, maka dia buat 36 sembahyang tarawih, campur 39.
Di Madinah dia tambah banyak sebab nak imbangkan dengan Umar Al-Khattab. Zaman tu buat 20. Betul tak? Macam tu. Saya bukan nak kata imam bila tak bagus. Imam bila tu itu tugas dia. Dia memang itu style dia. Tak boleh kata imam, tak boleh cakap macam tu juga. Dan itu style dia. Tak boleh kita kata imam ni tak boleh. Itulah style dia. Cuma saya nak bosan sesiapa yang jadi imam di mana-mana kan. Saya pun imam juga tuan sekalian. Kadang-kadang saya fikir juga. Saya juga pergi kursus imam. Tak kursus tak pandai saya ni. Pergi kursus juga. Saya pergi kursus. Khutbah. Saya pergi kursus. Jais panggil saya pergi. Sebab kita tak pandai. Macam ni sebenar. Kata kita pandai benar tak? Bila kita pergi kursus tu macam ni. Kau yang sebenar baru tahu. Pergilah Jais buat pergi kursus, saya pergi. Kursus imam, kursus khutbah saya pergi. Jadi seingat saya tuan-tuan sekalian, ketika kita imam tu bawa jemaah tuan sekalian, ingat awak tu nakhoda yang paling penting. Belakang tu kamu punya anak buah yang nak memastikan selamat dia. Kalau naik kapal terbang atau naik kapal layar. Kita nak tarawih ni tuan sekalian supaya kita boleh baca dengan tenang dan menghabiskan tarawih dengan aman, itu saja. Jadi imam ni pastikan kalau boleh tuan-tuan sekalian dia bersederhana. Nak sambung boleh, sambunglah. Ada yang sambung sampai habis, sambung Fatihah sampai habis. Ada. Laju mana imam ni sambung, biarlah. Dia memang macam tu. Tapi dia bagus. Dia berhenti sekejap. Dia berhenti 10 saat. Berhenti. Kan? Bagus imam ni, bagus. Dia berhenti 10 saat berhenti. Sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sebab apa? Dia berhenti 10 saat. Okey lah. Imam relax. Makmum pun suka. Tetapi ingat apabila ni dia nak sebut ni. Seseorang yang jadi nakhoda depan, dia tak ambil pot orang belakang. Kelang kabut tu, jangan buat pasal. Kan? Itu sebab imam ni dia fikir banyak. Surah pertama nak baca surah apa, surah kedua surah apa, dia fikir. Ponik imam ni. Ataupun kalau dia hafiz Quran, nak baca bahagian mana ni, muka surat berapa nak baca ni. Tuan-tuan sekalian, bukan senang. Baca perlahan bona pun tak boleh tuan-tuan sekalian. Ya Allah, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan macam boleh tarawih 20 rakaat. Memanglah boleh, tapi kita cakap boleh, orang lain tak boleh. Tu tarawih. Dan tuan-tuan sekalian, saya kadang sebut banyak kali pada diri saya, aku kalau boleh sembahyang tarawih ni, kalau boleh nak baca semua benda-benda sunat, termasuk selawat Ibrahimiyah. Tapi manusia tak nak baca selawat Ibrahimiyah sembahyang tarawih sebab nak kojai masuk, nak capek. Memang betul. Tapi pesalahnya tuan-tuan sekalian, kita dalam masa Ramadan ni, kita sembahyang tarawih tuan-tuan sekalian, kita kalau boleh nak lebih lah tuan-tuan sekalian. Ramadan ni nak lebih, sedekah bagi lebih. Bila tarawih tuan-tuan sekalian, selawat Ibrahimiyah kita tak baca. Sebab kita baca sampai pendek saja. Sebab apa? Panjang selawat Ibrahimiyah, memang panjang. Tapi 30 hari Ramadan saja tuan-tuan sekalian. Berilek. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey? Kama sallaita ala Ibrahim. Itu salat Ibrahimiyah tu. Fil alam. Walaupun sunat saja, bukan wajib tak. Sunat je. Tu yang kita bila kita baca salat Ibrahimiyah, tak baca ke imam ni? Tak bacalah sebab dia nak kejar 20 rakaat betul tuan-tuan sekalian. Hanya bulan Ramadan saja. Bukan bulan lain tak ada dah, lepas tu tak ada. Ramadan kan? Habis. Baik. Isu yang ketiga, yang kompek dia 5 tuan-tuan sekalian. Yang kompek apa tuan-tuan sekalian? Baik. Bagi orang makan buka puasa ni macam mana keadaan dia? Gitu. Nabi kita dah dengar banyak hadis Nabi kan.
bagi orang makan buka puasa, tuan-tuan sekalian, pahalanya kita dapat. Betul, baik. Kita nak bagi macam mana, tuan-tuan sekalian, orang yang kita nak bagi buka puasa ni? Pertama sekali, tuan-tuan sekalian, bagi orang yang buka puasa yang kualiti makanan dia, kalau boleh, tuan-tuan sekalian, saya pesan sungguh-sungguh. Sebab kegembiraan kata Nabi ada dua, ketika nak buka puasa dan ketika berhari raya. Ni kegembiraan. Tuan-tuan perasan tak, nak buka tu kita suka kan? Oh, suka lain macam nak buka tu. Pukul 12 tengah hari tak suka mana. Sebab apa? Lambik lagi nak buka. Lagi 6 jam ke 7 jam lambik. Tapi lagi 5 minit buka, suka tau. Oh, sedap. Oh, tengok orang. Sekali makan, lah, apa lah ni? Orang tu hantar makanan, contohlah, tak ada kualiti, contoh yang basi ko dia hantar. Dia hantar sedekah kurma yang expired, contoh. Yang berulik pula, seperti mana pakcik saya buka puasa kat masjid, orang hantar kurma, tuan sekalian, first time ambil kurma, keluar ulik kat mulut dia macam ni. Bayang? Dia cerita kat saya. Ya Allah. Bayang. Berhati-hatilah kita nak bagi orang buka puasa ni, bagilah yang terbaik, sebab dia 30 hari saja benda ni. Sebab bila puasa sunat, kita tak tahu siapa yang puasa. Ramadan kita tahu ramai puasa. Hantar karipap dekat masjid, letak 5 biji, nak tajuk ramai yang tak dapat, kita bukan ada duit mana. Macam surau saya 800 sehari, tampar dekat board, siapa nak tajuk buka puasa 800 sehari, ada yang masuk nama sebab dia ada duit. Untunglah dia, sebab dia seorang dia punya. Yang buka 100 orang. 100 orang itulah puasa punya pahala dapat kat dia. Untung. Yang puasa kita punya pahala bukan bagus sangat kadang-kadang. Letak karipap yang cun. Letak doket apa tu masjid balik. Nanti orang makan. Maka kita dapatlah pahala apa yang dia makan. Pahala-pahala dia puasa tu. Ataupun tuan-tuan jiran sebelah, bagi mangkuk, letak karipap 3 biji yang penuh, kalau boleh gobu, sedap. Sebab nak bagi dia makan, letak 3 biji, hantar kak ni buka ya, okey lah. Besok dia hantar balik kat kita kosong. Kosong ya, tak ada pun. Dan dia sudah lah kan. Budi bahasa kita bagi orang buka, dia pulangkan balik mangkuk tu, kita balas budi balik. Itu sunnah Nabi. Balas budi balik itu sunnah. Dia hantar balik tu 3 kuih kelopong. Kuih kelopong ni kuih Melaka lah kan. Ui, sedap kan. Sekali kita makan, tak ada pula kuih kelopong, tak ada pula dia punya, tak ada, kosong. Macam mana ni? Nampak kualiti nak bagi orang buka puasa. Okey? Baik. Last, tuan-tuan sekalian, inilah sebenarnya bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian. Walaupun kita kojo kan, betul, orang kojo ni tuan-tuan sekalian tak dapat nak buat benda ni kadang-kadang. Rotih tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang subuh tu kena naik motor tu pergi kojo, tak sampai nak buat benda ni. Balik buka puasa dah rotih, tarawih pula balik pun tak dapat nak buat. Apa tuan-tuan sekalian? Quran kau nak baca. Walaupun solai. Tuan-tuan, Quran kita ni tuan sekalian, kalau tuan-tuan nak tahulah sebenarnya, yang Nabi kata 1 huruf dapat 10. Tuan-tuan, dalam Quran yang Allah Ta'ala bagi ke Nabi Muhammad SAW ni, huruf dia ada 1,26,000 huruf dia. Tuan bayang ya, Quran yang tuan-tuan khatam, tuan-tuan sekalian, 1,26,000 Quran tu. Bayangkan tuan-tuan khatam dalam Ramadan ni 1,26,000 huruf. Contoh tuan-tuan ambil kalkulator, darab dengan 10 ya. Itu satu yang Nabi kata 1 huruf 10. Terbayang. Tak khatam ustaz, tak khatam tak apalah, tak payah kira lah. Ni nak kira khatam ni. 1,26,000 huruf dia. Banyak. Bacalah Quran tu. Tapi ustaz saya bosan, setiap tahun baca ya, tukar pula. Ni dia isu lain pula, tukar macam mana? Dah lah Syekh, kita setiap tahun baca koja nak khatam saja. Tak apa, betul khatam bagus, pesalah. Nampak, ni isu lain pula. Apa dia? Kalau boleh buat, tak boleh buat tak apa. So orang kerja khatam tak apalah.
Kita baca solai tuan-tuan sekalian, tengok baca solai, baca makna. Oh, macam ini makna, okey. Tuan-tuan kalau baca makna 3 surah ni pun dah kira bagus dah. Tuan-tuan khatamkanlah 3 surah ni dulu. Makna dia. Pertama saya pesan ya. 3 surah ni tuan-tuan baca Quran ayat dia baca makna. 3 surah ni kalau tuan-tuan baca ya Allah. Pertama ada keinsafan kat kita, yang kedua ada gerun sikit. Pertama surah Al-Kahfi tuan-tuan baca. Kahfi baca makna sampai habis ya, sampai baca daripada mula sampai habis. Oh hebat. Al-Kahfi ni masya-Allah. Yang Nabi kata betul lah. Al-Kahfi ni siapa baca malam Jumaat ataupun pagi Jumaat, elak daripada fitnah Dajjal. Sebelum tuan-tuan baca hadis Nabi tu, tuan elak daripada fitnah Dajjal, baca Al-Kahfi malam Jumaat, tuan-tuan baca makna tengok. Daripada mula sampai habis. 110 ayat tu. Apa yang kedua? Surah Tabarakallazi. Tuan-tuan baca sebelum tidur kan? Yang Nabi kata terhindar daripada azab kubur. Sebelum tuan-tuan baca hadis Nabi terhindar daripada azab kubur, baca makna surah Tabarakallazi. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallazi. Masya Allah. Apa yang ketiga tuan-tuan sekalian? Al-Waqi'ah. Waqi'ah tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan sekalian satu surah tuan-tuan sekalian boleh bergoncang jiwa kita. Baca Waqi'ah sampai habis, ayat dia 90 lebih tuan-tuan sekalian. Tak banyak apa ayat dia, tapi pendek aja. Tuan-tuan, Ramadan ni tuan-tuan cukuplah 3 surah ni tuan-tuan macam mana. Kalau tak nak baca daripada mula lah Al-Baqarah sampai khatam tak apa. Tuan-tuan buka balik kan, buka baca. Kalau tak nak baca lah ayat dia, baca makna je. Tabarakallazi baca. Iza waqa'atil waqi'ah. Ini makna dia. Allahu Akbar. Hebatnya Allah Ta'ala. Besarnya Allah Ta'ala ni. Allahu Akbar. Okey? Okey, jadi tuan-tuan sekalian, baca Quran. Maka Selangor ni dia bagi cuti nuzul Quran. Johor dia ambil 1 Ramadan dengan Melaka, cuti kan? Kita tak ambil. Selangor ambil cuti nuzul Quran. Kenapa cuti nuzul Quran tu? Supaya orang tidak pergi sogo. Faham tak? Faham tak tu? Cuti kan? Jangan pergi sogo, turunkan Quran daripada kita punya rak baca lah. Ambil peluang cuti tu, nuzul Quran. Selangor cuti tuan-tuan sekalian. Ni 9 tak cuti. Ni 9 cuti, Isra' Mi'raj dia cuti. Kita tak ambil Isra' Mi'raj. Kita ambil nuzul Quran. Hari Selasa cuti. Tapi kita tak cuti-cuti je. Jom bang kita pergi sogo sampai potang. Cari baju. Waktu tu lah nak cari. Elok cari sebelum Ramadan tuan-tuan sekalian. Sekarang ni waktu kita nak beramal ibadah tuan-tuan sekalian. Okey, rumusan pagi apa yang saya sampaikan ini untuk diri saya. Last sekali tuan-tuan sekalian. Sehebat mana pun kita puasa Ramadan, kita baca Quran. Tarawih banyak, alhamdulillah, masya-Allah tuan-tuan sekalian. Kita berzikir banyak, baca Quran banyak, kita buka sikit-sikit tuan-tuan sekalian. Jangan hancurkan, saya sebut lagi kita, pahala puasa dengan benda-benda yang merosakkan kita punya pahala. Contoh, kita mengumpat orang ketika berpuasa, habis pahala kita. Kita forward benda yang mengaut dalam Facebook, benda mengaut dalam WhatsApp, benda tu mengaut, kita forward ke orang, habis kita punya pahala kita kurang habis. Ni yang paling penting, yang paling takut ni. Dah nak buka tuan-tuan sekalian, dah nak buka kad masjid tuan-tuan sekalian, sembang 2. Malam ni siapa imam? Cerita. Imam tu lah, imam yang tu lah. Inilah imam apa dia tu? Imam tu lah tak apa baca tak. Aku tak suka betul lah. Allahu Akbar. Dah nak buka lah ni. Cerita pasal imam pula. Tak payahlah tuan sekalian, tak payah. Kau tak imam pun, follow je lah. Kalau tak nak imam tu, kau pergi cari surah yang kau suka. Sungguh saya kata. Mana surah yang aku suka? Surah ni aku suka. Pergilah. Masjid ni aku tak boleh pergi lah kan imam ni. Kita ni semua tak boleh. Dia bayar tu. Sedangkan saya amat berbangga. Saya sapuk habis orang-orang yang boleh naik jadi imam. Sebab dia menjadi khoda penting dalam sembahyang tau. Macam-macam nak fikir otak dia kan. Tak apa nak buat ni. Itu belum lagi 30 rakaat tu. 30 rakaat. Ini berapa lah? Pening lah. Bilal pula tak mengingatkan imam. Bilal pun terlupa. Dua-dua lupa. Ingat tu.
Kita berterima kasih kepada orang yang duduk depan ni. Bukan kita kata tak bagus, manjang tak bagus je imam. Jangan macam tu. Okey, mudah-mudahan apa yang saya kongsi ni untuk saya, bukan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil, tak ambil tak apa. Okey, insyaAllah kita sambunglah dalam siri-siri tazkirah Ramadan. InsyaAllah kalau ada lah ustaz datang di cerita Ramadan, tuan dengar je. So kita dapat balik sikit-sikit. Oh macam ni kan. Ingat balik sampai 30 Ramadan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah walhamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.